nak kongsikan sikitlah pengisian jiwa untuk saya terutamanya, bagi kita sama-sama renung, muhasabah sebelum kita masuk ke bab perniagaan ni. Okey, tadi lepas sebelum maghrib tadi, lepas asar tadi saya cari hadis apa saya nak share dengan you all. Apa dia pengisian yang sama-sama kita boleh renungkan, untuk saya pun muhasabah diri saya dan orang lain pun boleh ambil juga pengajaran daripada hadis ni lah, insya-Allah. Okey. Okey, kalau siapa yang ada fazil amal ni, muka surat 468. Hadis nombor 7 dalam bab fadilat zikir. Okey. Tak apa kan saya share macam ni kan, saya rasa inilah peluang untuk saya how do I say, cari pahala sikit. Ya Allah. Okay. Alamak, Grab call pula. Kacau ni. Macam mana? Aduh, okay. Okay, insyaAllah. Apa kata saya bagi tahu dia dulu. Okay, saya cuba. Saya harap tak dikacau lagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Maksud dia, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni syurga tidak akan menyesal dan tidak akan berduka cita mengenai sesuatu apapun kecuali masa di dunia yang telah berlalu tanpa zikrullah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Okey, saya ulang sikit lagi dia punya maksud. Penghuni syurga tidak akan menyesal dan tidak akan berduka cita mengenai sesuatu apapun kecuali masa di dunia yang telah berlalu tanpa zikrullah. Bila kita renungkan balik, nanti di akhirat, penghuni syurga bila ditanya kepada mereka, apa yang paling kamu semua menyesali ataupun apa yang paling merugikan bagi kamu semua, wahai ahli syurga? Mereka, ahli syurga ni, akan cakap apa? Yang kami menyesali, yang kami paling menyesal, kena kacau dengan Abang Grab. Okay, sambung. Yang kami paling menyesal adalah, dia kata, bila waktu di dunia, waktu yang aku ada, waktu lapang yang aku ada di dunia itu tidak digunakan untuk mengingati Allah, tidak digunakan untuk zikrullah, tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Allahu Akbar. Okay, keterangan dia saya baca. Setelah ahli syurga memasuki syurga, setelah ahli syurga masuk syurga ni, dan menyaksikan ganjaran yang banyak seumpama gunung yang diperoleh oleh seseorang kerana sekali sebutan nama Tuhan yang Maha Suci. Kerana sekali berzikir, kerana sekali sebut subhanallah, dapat ganjaran seumpama gunung. Ahli syurga tengok orang ni berzikir dapat satu gunung punya pahala, maka mereka akan menyesal dan tidak terhingga kerana kerugian yang ditanggung akibat kurang berusaha untuk berzikrullah. Kalau saya nak ponder ataupun saya nak tengok balik kan, kita ada masa lapang je ambil phone, buka Instagram dulu, buka Facebook dulu. Buka dulu, tengok benda-benda yang ada yang unnecessary, ada yang tidak bermanfaat, ada yang bermanfaat. Itu alhamdulillah. Siapa tu? Dengar kan semua? Dengar kan? Okey, alhamdulillah. Jadi kita buka phone, tengok benda yang tak bermanfaat. Tapi sebenarnya kalau kita fikir balik, contoh macam kalau ni untuk diri saya, kalau katakanlah saya dah buka Facebook, buka Instagram, tengok orang duk post Nina Nunha, tengok orang duk kata kecam, kepuji, ketunjuk kuku lawa, kuku gotik ke. Dah half an hour dah spend masa kat situ tu. Cubalah saya ni ambil masa pula 10 minit ke 30 minit yang sama amount tu, kalau tu lagi bagus. Zikir pula. Subhanallah, astaghfirullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ke yang paling mudah, yang paling ingat semua tahu. Tapi ya Allah, beratnya lah kita nak buat. Susahnya lah diri ni Allah tak izinkan, tak beri
tak beri kita kekuatan tu. Kenapa? Padahal bukannya kita kena pergi ambil wuduk, bukannya kita kena pergi toilet, pergi ambil air sembahyang untuk sebut satu subhanallah. Tak perlu pun. Kita hanya gerakkan lidah kita sahaja. Tapi sebab itulah saya rasa macam saya kena banyakkan lagi ni. Banyakkan lagi minta doa supaya Allah sentiasa basahi lidah kita ni, lisan kita ni dengan zikrullah. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menggunakan lisan aku, lidah aku untuk zikir kepadamu dan menghayati dengan hati aku, ya Allah. Moga-moga dengan setiap zikir yang kita ada ni, yelah kalau kita buka Instagram, kita dapatlah juga manfaat daripada dunia, untuk dunia kan, manfaat apa-apa yang kita belajar, tapi nanti di akhirat kita dapat juga ganjaran besar tu. Sama-sama dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Dan itu pengisian yang saya nak share pada hari ini. Kalau baca lagi keterangan kat bawah ni memang terasa sangat, tapi panjang, tak apa, itu next time.